al-barakah fi bukuriha, al-barakah fi bukuriha. Barakah ini terdapat pada waktu awal pagi. Barakah pada awal pagi, barakah pada awal pagi. InsyaAllah mudah-mudahan pagi ini kita memperolehi barakah. Barakah berada di awal pagi, barakah kita melangkah kaki kita ke rumah Allah, barakah kita berada dalam majlis ilmu, majlis untuk kita mendapat input. Kita memperoleh input berupa ayat-ayat Allah, berupa pesanan dan wasiat daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah setidak-tidaknya apabila kita berada dalam majlis ilmu, pertamanya kita akan mendapat rahmah, keduanya kita akan dapat barakah, ketiganya kita akan dapat maghfirah, keempatnya kita akan dihindari daripada keresahan dan kegelisahan. Patutnya orang mengaji ni dia hilang penyakit resah, dia hilang gelisah, dia hilang gundah gulana, dia tak rasa bimbang. Tapi kalau duk main mengaji pun duk bimbang, takut-takut, tu maksudnya ada yang tak betul, ada yang tak kena. Kena alignment balik hati kita, jiwa kita, perasaan kita. Biarlah apabila kita berada dalam majlis ilmu, kita berada dalam rumah Allah, kita tak cari benda lain, tetapi yang kita cari adalah mardatillah, keredaan Allah. Yang kita cari-cari, yang kita harap-harap ialah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan bukan hanya sekadar keampunan, barakah dan segala macam, bahkan bermacam-macam lagi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berada dalam majlis ilmu. Insya-Allah mudah-mudahan. Saya minum air sikit, pagi-pagi ni dia cepat dahaga no. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pagi ini kita dalam tempoh sekarang ni dah sudah 6.30, paling tinggi pukul 7.10 kita akan berhenti. Kita nak fokus pada pagi ini satu ayat daripada surah An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala menyebut, yang saya bacakan terjemahan ataupun maksudnya sebentar tadi, yang mana dapat kita rumuskan dalam satu tajuk, maknanya mencari kelurusan dalam agama. Kita nak cari agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menerusi ayat ini tadi, maknanya ada 3 perkara. Pertama, aslama wajhahu lillah. Kita kena serah diri kita kepada Allah. Allah tanya ayat ni relate dia berkenaan dengan ayat 124. Wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Ayat ini kalau kita buka dalam asbabun nuzul, kisah bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mendakwa mereka berada di jalan yang benar. Mereka rasa agama mereka dah cukup comel dah. Agama mereka sudah pun cantik, sudah pun agama yang tidak boleh ditandingi oleh orang lain. Mereka lah berada di pihak yang benar. Sebab itulah Allah tanya ayat 125 ni, siapakah yang terlebih baik agama dia? Yahudi kah baik, Nasara kah baik, kita ada hari ni kah agama kita baik? Agama kita dah betul, sungguh lurus dah dengan Allah Ta'ala. Allah tanya siapa yang betul-betul sangka agama dia yang sudah terbaik daripada orang yang pertama menyerah diri ke Allah. Orang Yahudi Nasara dia bukan serah diri ke Allah. Dia mengikut hawa dan nafsunya, mengikut kepentingan dirinya. Orang Nasara mereka mengubah
rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka mengubah ajaran Injil. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi yang mengubah kitab Taurat. Dan juga tidak ketinggalan umat di akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing mengaku agama dia bagus, masing-masing apa yang dipegangi dia cantik dah. Dialah orang yang sempurna Islam dia. Masing-masing duk bertahan kata aku ni Islam aku dah comel dah. Tak comel apa lagi, tengoklah apa yang aku tak buat, apa yang aku tak lakukan. Semua buat habis dah. Umrah tak tahu berapa kali dah. Masjid pun berulang-alik pagi petang siang malam. Semayang tu ni terbalik baca Quran, yang tu yang ni macam-macam dah buat. Apakah tidak lagi Islam aku ni? Nak tengok Islam aku, tengok daripada wajah aku, daripada personality aku, dengan berjubah, dengan serban, dengan apa semua, tak Islam lagi kah? Allah bukan tengok dari situ. Tapi ada 3 benda yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni. Ya. Kalau Allah nak tengok benda-benda luaran ini, kita boleh tengok macam-macam. Orang ni bercakap Islam, kawan ni pun cakap Islam, orang ni pun lagu bawa dakwah diri dia lah cukup cantik dah Islam dia. Macam sebiji orang Yahudi, orang Nasara yang mengaku agama mereka benar. Masing-masing mengaku macam-macam. Orang Yahudi siap kata nahnu abnaullah, kami ni anak-anak Allah. Uzair itu anak Allah. Kami ni keturunan daripada anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Kristian, dengan konsep Trinity mereka. Dan juga Yahudi dan Nasara sebagai cermin kepada umat di akhir zaman, supaya mereka tidak tergolong seperti mana golongan Yahudi dan Nasara yang menyangka mereka orang yang sudah beragama, kami dah cantik dah agama, Allah sayang kat kami sebagainya. Tapi apakah ada 3 perkara dalam diri mereka? 3 benda ni yang kita nak bincang pagi ni. Nombor 1, aslama wajhahu lillah. Kalau siapa nak kata dia orang beragama, dia orang yang cantik dah Islam dialah agolo apa-apa pejuang pembela agama Allah ke apa segala macam dakwaan, slogan dan sebagainya, tema apa yang dia guna pun, nombor 1 dia mestilah aslama wajhahu lillah. Apa maksud aslama? Kita duk kata Islam tu aslama lah. Aslama tu ialah menyerah. Maksud 1 berlakunya penyerahan diri pada Allah. Serah diri kita ke Tuhan. Patuh, taat, tunduk. Ada 4 benda sekurang-kurang. 4 benda ada. Penyerahan, kepatuhan, ketundukan, ketaatan. Ada 4 benda ni, insya-Allah. Dan ulama-ulama menggariskan penyerahan, ketundukan, kepatuhan dan ketaatan itu akan berlaku dalam 3 hal. Pertama, dalam soal akidah. Akidah orang-orang yang betul-betul agama dia yang betul-betul lurus ni ialah akidah yang macam mana? Aqidatut tauhid. Akidah yang pengesaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja dari sudut uluhiyah, tetapi dari sudut rububiyah. Kita mentauhid Allah dari sudut ketuhanan kita, penyembahan kita, dan juga dari sudut rububiyah, penguasaan. Allah lah yang berkuasa, Allah ialah yang maha pengatur, Allah maha bijaksana. Kita mengiktiraf Allah dan kita menolak selain daripada kekuasaan Allah. Itu baru dikatakan aqidatut tauhid. Kalau takat semayang tunggu terbalik, hak luar dia kata tak sesuai, hak nu tak layak, hak ni tak betul, hak ni belum lagi. Sebab akidah mesti ada 2 benda. 1 akidah uluhiyah, yang kedua akidah rububiyah. Yang bagi rezeki kat kita Tuhan, yang bagi hidup mati kita Tuhan, yang bagi jaminan kepada kita Tuhan,
Yang mengatur segala-galanya atas muka bumi Allah Ta'ala ni Tuhan. Daripada hidup kita, mati kita, makan minum kita, kehidupan kita, apa semuanya telah ditentukan dalam satu syariat yang dibawa oleh Rasulullah yang menjadi contoh kepada kita. Dalam soal apa yang tidak dikendalikan, yang tidak ditunjuk, dicontohi oleh syariat Islam. Soal apa? Soal pendidikan, soal ekonomi, soal apa lagi? Pentadbiran, soal politik, soal semuanya sudah lengkap dalam Islam. Cuma orang Islam saja yang tidak mesra dengan agamanya secara sepenuhnya, yang akhirnya mengakibatkan mereka melihat Islam itu sebagai satu agama yang hanya menjadi amalan, jadi doktrin dalam bentuk ibadat semata-mata. Soal-soal kehidupan, soal apa ni, bukan tak tahu tak makna kita ambil. Itulah dangkal dan ceteknya kita memahami Islam, melihat Islam dari sudut kacamata Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hal yang pertama dari sudut akidah. Akidah yang tauhid tadi berarti tidak ada syirik kepada Allah. Bukan tak syirik, tidak melakukan khurafat, tak buat benda-benda khurafat, benda-benda hak pelik, benda boleh bawa syirik. Tangkai, jampi, serapah, segala macam, duk semayang tungit balik. Umrah pi tak tahu berapa kali. Mayang nak mandi, buang baju di hotel, tengok duk ada tangkai di pinggang. Kata Pak Haji, pakai tangkai apa ni? Dia kata ni tangkai lama dulu, tok guru dulu bagi, tok guru mana pun tak tahu. Tangkai apa? Tangkai pelindung diri. Sah akidah dia rosak, melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Yusuf Qaradawi tulis perkara ini dalam satu buku berasaskan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna rukha wat tilawah wat tamaim syirkun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rukha, jampi serapah, yang tak tahu macam mana, yang ni asam tak bukit garam macam berkat la ilaha illallah, hak ujung tu dia buh la ilaha illallah. Itu semua jampi serapah yang memuja, yang memperantarakan iblis dan syaitan, itu adalah syirik. Nombor 2, tiwalah ni ialah apa? Sihir, segala jampi yang dilakukan oleh wanita terhadap lelaki terhadap wanita. Kalau kita dulu panggil apa, nasi tangah ke nasi apa no, ayam apa tak tahu lah, kita pun tak tahu. Orang dulu ada lah pun duk ramai balik kan. Watiwalah segala macam pemujaan yang juga guna iblis setan supaya suami tunduk pada isteri tunduk pada suami. Itu dipanggil tiwalah. Yang ketiganya at-tamaim. Tamaim ialah tangkai-tangkai yang digantung, sama ada dalam rumah, sama ada pada batang tubuh atau pada kenderaan atau apa-apa. Tamaim itu syirkun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak lagi orang duk pakai tangkai? Ada. Kita tak pernah jumpa. Kita duk kenal dia ramai kali nak abang kita ada tangkai. Pipi umrah sekali dengan dia, duk tidur satu hotel. Dia nak masuk dalam bilik, buka baju pakai kain tular, tengok ada tangkai hitam duduk di pinggang. Kata Pak Haji, berapa kali dah main umrah, berapa kali dah buat haji? Tak ingat, dia kata Ustaz, haji besar ingatlah 3 kali dah, dia kata. Tak jadi apa haji 4 kali 5 kali. Tangkai duk ada, Pak Haji duk pakai, syirik. Bila kita syirik ni tuan-tuan, bukan kita bubuh kepiah tak mau masuk. Pakai kepiah masuk betul buatlah. Pakai berjubah boleh pergi umrah pasal betul lah. Tapi dia sudah melakukan syirik terhadap Allah. Pakai tangkai, pakai apa semua. Berarti dia tidak lagi mengiktiraf dari sudut rububiyah, yang berkuasa, yang melindungi adalah Allah, bukan tangkai.
Tangkai tak boleh bagi apa-apa. Jadi akidah, soalan akidah. Akidah tu pertamanya penyerahan tadi dalam bentuk akidah dengan tauhidnya dari uluhiyahnya, rububiyahnya, bebas daripada syirik, khurafat, tahyul dan segala macam. Benda tu mau clear. Imam Hasan Banah letak dia kata dalam Al-Muwasafat Al-Asyarah, 10 sifat ciri yang perlu ada pada seorang muslim itu apa dia? Al-aqidah as-salimah, aqidah yang sejahtera, aqidah yang lurus, aqidah yang bebas daripada syirik, bebas pada benda-benda tu semua. Tu benda kita nak kena mengaji, kita nak kena faham. Tidak kita jenuh duk mengaku kat orang kata kita ni Islam apa? Kita belum lagi menyempurnakan tuntutan Islam. Yang Allah tanya siapakah yang terlebih baik agamanya. Ingat agama hang dah kemas sangat dah. Ingat amalan hang dah tinggi sangat dah. Ingat Islam hang dah comel dah. Tidak. Mimman daripada orang yang menyerah diri. Islam yang comel, Islam yang cantik, Islam yang sempurna, Islam yang diterima oleh Allah mestilah berlaku perkara yang pertama ialah penyerahan diri kepada Allah, totally menyerah diri ke Allah, tunduk patuh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada ahad tu duk bangkang Allah, duk bergaduh dengan Allah, duk petikai Allah macam-macam. Jangan harap kita Allah nak terima kita. Jangan harap agama kita adalah agama yang apa? Yang akan membawa kita berada di landasan yang benar. Tetapi kita tertipu dengan diri kita sendiri. Kita berada dalam fata morgana yang mana kita sangka kita sudah Islam, kita sangka kita sudah berada di pihak yang benar, tetapi rupa-rupanya kita masih lagi jauh daripada jalan kebenaran agama yang lurus. Sebab tu dia sebut itu millata Ibrahim hanifah. Ajaran Nabi Ibrahim, ajaran apa? Ibrahim bawa ajaran apa? Ajaran Islam. Kenapa Allah sebut Ibrahim? Kerana bila sebut Ibrahim, Islam yang datang daripada Allah ni, Islam itulah agama Yahudi, Islam itulah agama Nasara, Kristian. Dan Islam yang agama Islam Muhammad inilah agama yang dibawa oleh Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini diberi julukan, diberi gelaran apa? Abul Anbiya, bapa kepada segala Nabi. Daripada Nabi Ibrahim dengan dua isterinya Hajar dan Sarah, dapatlah Hajar tu Ismail berketurunan Arab, dan Sarah itu dengan Ishak, Nabi Allah Ishak berketurunan Yahudi. Dua-dua orang tu Yahudi tu sodok sembang derah, hampa pun daripada Nabi Ibrahim. Apa orang Nasara jangan duk rasa dia hebat. Isa tu apa semua? Isa tu pun titisan datangnya daripada Nabi Ibrahim. Kalau hampa betul-betul ikut ajaran Allah, hampa betul-betul menyerah diri ke Allah, sudah pasti hampa akan ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim tidak bengkang bengkok, tidak tergelincir daripada landasan yang lurus, jalan yang betul. Tetapi ajaran Ibrahim ialah ajaran yang membawa manusia tauhid kepada Allah. Baik, nombor satu tadi ni penyerahan dari sudut akidah. Selesai dah ke Islam kita? Selesai dah ke penyerahan diri kita pada Allah? Belum, baru perkara yang pertama. Perkara yang kedua ialah orang yang akidah dia cantik, akidah dia yang sempurna tadi akan membawa diri dia sehingga dia dekat dengan Allah, terbina hubungan dia. Dia ada hubungan, ada interaksi dengan Allah. Interaksi inilah yang disebut sebagai ibadah. Tauhid itu pun tunduk dan beribadah, tapi ibadah dalam bentuk kepercayaan dan keyakinan. Tapi ibadah dalam yang kedua ini dalam konsep yang lebih luas, dalam konsep ibadah yang mana ibadah itu ialah kehidupan manusia. Hidup kita ni ibadah. Konsep ibadah dalam Islam ni luas. Ibadah yang disebut sebagai ibadah apa?
ibadah am, ibadah umum dan ibadah khususi. Ibadah yang melibatkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Dan yang kedua ialah hablum minan nas. Hak ni ramai orang tak tahu. Orang duk rasa bila buat ibadat, masuk masjid, hampak ke sejadah, duduk atas ke sejadah, pegang buah tasbih tu ibadah, baca Quran ibadah, sedekah pun dia kata ibadat. Okey, dia boleh terima ibadah, tapi tolong orang dia tak rasa ibadah, bantu orang dia tak rasa ibadah. Dia tak rasa ibadah. Kalau dia rasa ibadah, masjid surau tak kotor. Dia rasa ibadah, dia duduk dalam taman, dia tak biar, dia tak menyepikan diri dia, tapi dia melibatkan dalam jamaah, dalam contribution dia bersama masyarakat. Dia tak bawa diri dia seorang-seorang, duduk seorang-seorang tu. Itu manusia-manusia yang menyalahi konsep ibadah. Berjumpa dengan orang, bersembang benda-benda yang baik, bercakap benda-benda yang baik, ibadah. Menghormati orang, menumbuhkan perasaan kasih sayang, simpati pada orang, empati pada orang, ibadah. Bahkan saya baca kemarin dalam buku Ayat Khordi kata apa? Bersabar, menanti, menunggu, menanti, bersabar terhadap ujian Allah adalah satu ibadah. Kita duduk sabar, Allah Ta'ala uji kita tu, dah satu ibadah. Itu konsep ibadah ni konsep yang luas. Konsep hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Dan ibadah itu bisa terjadi, boleh terjadi dengan apa yang kita sebut badaniah. Dengan badan kita yang buat. Kita buat. Dan boleh terjadi dengan maliyah, dengan harta benda kita. Duit ringgit kita boleh jadi ibadah. Kita buat keluar zakat jadi ibadah. Kita buat bersedekah jadi ibadah. Kita membuat sumbangan menjadi ibadah. Tabarruk kita menjadi ibadah. Sebab tu sahabat Nabi SAW. Seorang sahabat Nabi ni orang jarang dengar nama dia. Hakim bin Khuwailid. Hakim bin Khuwailid ni dia masuk Islam lewat. Dia ni dengan Rasulullah, dia tua 15 tahun dengan Rasulullah. Dia selalu bermain, selalu bergaul dengan Rasulullah di Mekah. Tapi apabila Rasulullah mengisytiharkan bahawa dia adalah utusan Allah, Hakim bin Khuwailid ni dia tak kata tak percaya, dia tak kata dia percaya. Biasa ya, sebab dia kawan. Aku tak mau cakap apa lah, aku tak mau komen apa. Okeylah. Dah hang kata hang utusan Allah tu pulang kat hang. Tapi dia pun tak komen apa dan dia pun tak ikut apa. Apabila Rasulullah menjalankan aktiviti dakwah dia, menyeru orang apa semua pun dia tak terlibat apa. Dan dia pun tak komen apa, walaupun dia dengar Rasulullah ditindas, Rasulullah dizalimi, Rasulullah diperlakukan, itu pun dia tak tolong apa. Dia biasa ya. Orang jenis atas pagar. Duduk kat atas pagar sungguh-sungguh. Dia tengok apa, ikutlah. Hampa nak kena tangkap. Hampa nak pergi buat apa buatlah. Aku duduk macam tu juga. Janji motor boleh berjalan, kedai kopi buka, sudah. Aku tak peduli. Kan? Sudah. Aku tak ambil peduli lah kat hampa. Hampa nak pergi demonstrasi ke, hampa nak habak kata apa ke, aku tak tahu mana aku nak tahu. Aku duduk macam ni saja. Kebetulan dia ni orang kaya. Orang kaya nak apa? Anak kena cukai api, walaupun cukai api, cukai esok pun dia untung. Dia berniaga pula, dia untung tak cukai tu. Dia tersusah tiba. Sampai bila Rasulullah berhijrah. Rasulullah hijrah pun tak apalah, anak hijrah lah. Dan Rasulullah di Madinah, Rasulullah berjaya membina sebuah negara, model sebuah negara Islam yang terpadu, yang terpimpin berdasarkan kepada ajaran wahyu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW sendiri pun dia biasa ya. Sampailah apabila berlaku pada tahun penghujung tahun 8 Hijrah, bila Rasulullah balik ke Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah. Rasulullah balik ke Mekah
Sampai di Mekah, Rasulullah masuk dalam berbagai penjuru. Sahabat-sahabat dia masuk seluruh penjuru Mekah. Pada ketika itu salah seorang yang kagum, yang respect dengan Nabi Muhammad ialah Hakim bin Khuwailid. Maknanya sebelum ni dia dengan Nabi Muhammad biasa sebab kawan dia tengok. Tiba-tiba duk kawan sekali tentu mengaku dia Nabi. Biasa. Tapi bila mana dia kagum dengan Nabi Muhammad, bila dia tengok Mekah yang selama ni tak ada siapa boleh tawar, tak ada siapa boleh tumbang Mekah ni. Abrahah datang dengan tentera bergajah, dia buat main sikit punya hebat. Dia sebuah raja, sebuah negara yang hebat. Dengan ketenteraan dia, dengan kekuasaan dia, main nak serang Mekah. Abu Jahal Abu Lahab lari tinggal. Dia tahan nak Mekah ambil. Dia tahan Tuhan ikut suka lah. Nak boleh kan ambil. Dia pun lari nak duduk Kuala Bukit. Allah musnahkan tentera Abrahah sekali, Abrahah kali. Tapi hari ini dia tengok perkara ni berlaku di sebaliknya. Ini adalah luar biasa. Nabi Muhammad balik negara negeri ni, kota Mekah ni tak ada siapa pernah tumbang dia. Tapi hari ini Muhammad balik, Muhammad tumbangkan sebuah kerajaan yang tertua di semenanjung Arab ni. Hebat Muhammad ni. Baru dia rasa hebat. Kita lah kawan-kawan ustaz ke, duduk kat taman kita, kita peduli pun. Tengok dia duduk mengajak, dia parik buntak, pi taping, pi tanu, kita tahu kemas juga dia ni no. Duduk kali yang kita kata nak kemas. Bila dia balik, Muhammad balik, dia tawan. Pada waktu itulah bila Rasulullah bagi jaminan, siapa yang duduk ada dalam Baitullah dia selamat, siapa yang duduk dalam rumah Abu Jahal dia selamat, siapa duduk ni semua selamat, siapa yang duduk dalam rumah selamat, siapa yang duduk tunggu tengah padang nak lawan dengan Islam, kami akan berhadapan dengan dia, tak ada siapa keluar. Semua pakat duduk dalam berguna habis. Dan pada ketika itulah baru orang yakin, ramai Arab Quraisy pada ketika itu yakin dengan perjuangan Rasulullah, dan ramai yang jadi Islam. Bila jadi Islam secara automatik ni macam-macam boleh berlaku, sebab mereka tidak melalui proses tarbiyah. Yang nak cerita ni hatam belakang ni. Salah seorangnya Hakim bin Khuwailid, dia orang kaya. Bila dia masuk Islam, nak cerita bab harta tadi, dia masuk Islam, berlakulah peperangan Hunain. Bila perang Hunain, mula perang Hunain ni pihak Rasulullah hampir tewas. Tapi setelah diatur strategi kedua, menang, ringkas cerita dibahagikan harta ghanimah. Salah seorang yang diberi harta ialah Hakim bin Khuwailid. Rasulullah sengaja nak bagi pada orang yang baru-baru masuk Islam ni, bagi harta, bagi. Tapi Hakim Khuwailid ni dia kawan apa, dia mai jumpa Rasulullah pula. Dia tengok satu benda, dia kata, ya Rasulullah, aku nak benda tu boleh tak? Rasulullah bagi dia. Dia berjalan pi duk berimpun penuh barang ni. Dia tengok, loh benda ni aku nak ah. Dia patah balik mai jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi barang tu kat dia? Rasulullah bagi. Sahabat duk tengok semua. Hang baru masuk Islam 3-4 hari minta macam-macam. Kami ni hak duk dengan Rasulullah ni tak tahu nak abang dah. Meleleh yang asam, makan, minum, tidur, tungin tangang, tak tahu hala apa semua, duk berjuang Islam. Tiba-tiba hang yang duk kaut. Kami ni JKK pun tak ada. Jangan kata jawatan kot nak jadi esko, nak jadi apa, JKK pun tak ada. Apa pun tak ada. Duk tengok ni saja, tak puas hati pun ada kepada mereka. Lalu akhirnya bila Rasulullah bagi hak kali ketiga, apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, harta ni ialah suatu mata, satu benda yang sangat seronok, benda yang orang syuk. Rasulullah tak kata lah hang ni pun kaya sikit punya kaya, tapi ngambak kata hang lagu ni hang teringin. Betul. Orang-orang kaya-kaya ni kadang-kadang dia duduk sembang bang dia habaq anu tak boleh makan, ni tak boleh makan. Buah kuinin angin lah yang anu angin apa semua, orang bawa buah kuinin elok duduk dalam plastik. Pak Haji tak boleh makan anu buah kuinin tu. Dia kata kira-kira tak boleh makan lah. Tapi nak buat yang asam, buat cicah dalam sambal boleh lah kot. Dia mau juga buah kuinin hak sebiji tu. Tadi dia duk abang tak boleh makan dah. Mai lintas buah kuning depan dia. Dia kata buat sambal belacan. Dia kata boleh lah, cicah-cicah sikit. Makna dia maulah. Hakim bin Khuwailid tadi pun macam itulah. Dia kaya dah, Nabi tak kata hang ni kaya punya kaya, hang nak lagi harta ni tu. Oh dia nak tuan-tuan orang kaya pun.
Iaitu kadang-kadang orang kaya, orang berada duit, kita jangan duk sangka kita jamu lepa ayak kopi secawan lepa tak seronok. Kita kata jamu ayak kopi secawan dia nak rasa apa? Oh jangan. Pi jamu tengok ayak kopi secawan, dia seronok. Balik duk cerita kat orang dia pagi ni siapa belanja makan ayak dia. Seronok. No? Benda kata dunia, habis tu Nabi kata dunia ni mata. Benda seronok. Habis tu tak kata kat siapa lah, hambak dengan dunia ni serban besar bakui pun kadang-kadang tergelincir. Baju buah labuh tebal kami pun kadang-kadang dia mata kelabu kelam. Kelap tak nampak. Dia serut habis tak nampak, dia hilang habis. No? Pasal apa? Dunia. Baik Nabi kata apa? Dunia ni mata'ul ghurur. Bukan Nabi kata, Allah kata. Mata' benda yang menyedakkan, yang dipenuhi dengan tipu daya. Ghurur. Penuh dengan tipu daya. Tak tipu daya ke mana? Kan? Hak patut-patut kata berlambak pun nak lagi. Hak tak ada, telah lah. Manusia tak pernah puas, rakus. Kan? Jadi inilah dunia. Rasulullah bagi kat dia, Rasulullah kata apa? Ni harta ni dia benda yang menyeronokkan. Tapi ingatlah, jika harta ni kamu miliki dan kamu tidak merasa puas, kamu akan terus berada dalam kelaparan dan kedahagaan. Kamu akan jadi rakus, kamu tak akan cukup sampai bila-bila. Kalau kamu ada harta, kamu tak pernah rasa cukup, kamu tak akan cukup sampai bila-bila. Dan Nabi kata lagi satu kat dia, yadul ulya khairun minal yadus sufla. Tu hadis hak orang duk baca tu. Hadis tu, sebab turun hadis tu, kata kat Hakim bin Mu'aiz, Rasulullah kata tangan hak atas lebih baik daripada tangan bawah. Hebat Rasulullah ni. Sahabat Nabi kalau berjeremuh dengan Nabi, sekali Nabi sentuh, berubah terus, totally berubah. Hakim bin Khuwailid selepas Nabi kata begitu kat dia, dia tak akan minta dah harta sampai dia mati. Dan dia tak akan dah jadi orang tangan di bawah. Tapi sebaliknya dia jadi tangan atas. Dialah di antara orang yang sangat dermawan, yang sangat suka memberi hadiah, memberi apa, memberi sumbangan, memberi tabarruk pada jalan Allah. Sahabat Nabi, sekali yang Nabi kata kat dia. Kita kata berkali-kali kuliah sampai 30, kuliah maghrib, kuliah subuh sampai tak tahu apa, tazkirah lagi, khutbah lagi, semayang tungin terbalik, duk kedekut situlah, hak penting diri situlah, hak yang ego situlah, hak yang rasa dia hebat, duk rasa dia hebat situlah. Quran gagal menyentuh, menyuntik, merubah kehidupan kita. Tu bahaya kita ada di akhir zaman ni. Sahabat Nabi, dia masuk Islam, Nabi pun lepas tu balik ke Madinah, bukan dah nak jumpa dengan dia, tapi suasana tarbiyah, cahaya nubuwah tu sekali Nabi kata berubah terus. Tak mau dah. Dia nak jadi tangan atas, dia nak bagi. Dia pula orang kaya, aku orang kaya. Dia kata malu aku duk pergi minta itu. Silap hari bulan. Kita boleh perhati ya, tengok perangai orang-orang kita ni. Dia tak, bukan tak ni. Bak makan-makan, minum apa semua, oh dia syur. Penuri masjid cukup syur. Jarang ada penuri masjid tak habis no. Orang seronok makan. Bukan kata orang yang tak ada benda makan ya. Haduk main masjid ni bukan hak tak ada makan, tapi dia seronok. Nasi lemak sebungkus seronok. Jadi ibadah tu salah seorang sahabat Nabi. Harta yang Allah bagi kat dia, yang saya nak cakap tadi ni, ibadah dalam bentuk maliyah. Harta boleh jadi ibadah. Sebab tu kita salah kalau kita kata harta ataupun dunia ini adalah musuh kita. Salah. Sekadar apa yang saya baca, yang saya belajar, ada 70 orang sahabat yang kaya raya. Tapi kaya raya sahabat Nabi ni, orang tak kenal dia. Orang kenal dia tu sebab orang kaya. Orang kenal dia dengan kesolehan dia. Orang kenal dia dengan perjuangan dia. Orang kenal dia dengan pengorbanan dia. Saya nak ambil contoh seorang sahabat Nabi. Duk cerita pasal Abu Bakar, cerita pasal Abdul Rahman bin Auf, orang duk dengar dah. Saya nak cerita pagi ni seorang sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Pernah dengar nama tu kan? Talhah bin Ubaidillah. Apa yang Rasulullah kata kat dia?
Rasulullah kata Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam adalah jiran ataupun tetangga aku dalam syurga. Mereka ni isu akan jadi tetangga aku, jiran aku dalam syurga. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah, yang keseorang lagi Zubair bin Awam. Itu bila kita mengaji Islam, kita kena mengaji Quran. Nombor 2, mengaji sunnah Nabi. Nombor 3, mengaji sirah. Sirah tu termasuklah kehidupan Rasulullah, para sahabat-sahabat dia yang besar, dan kehidupan mereka-mereka yang berada dalam naungan ataupun berada dalam nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi ni nama Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ni dia ni orang kaya yang sebaris dengan Abdurrahman bin Auf. Ingat sahabat Nabi itu semua yang Nabi heret buat pergi ke Mekah tu, semua hadut tunggu nak buat tahlil ya. Nak lari pergi Yahanana ya. Ya. Dok, sahabat Nabi ni kalau kita kaji, sahabat-sahabat Nabi ni Masya Allah, mereka adalah manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahi kebolehan, potensi, kemahiran yang cukup luar biasa. Sebab itulah mereka mampu bina sebuah negara di Madinah. Kalau mereka pergi kosong, tak ada ilmu, tak ada kemahiran, mereka tak boleh buat. Rasulullah duduk seorang-seorang dia, duduk belik serban, mana boleh buat. Tapi dia bawa siapa? Salman Al-Farisin. Orang menulis Salman Al-Farisin ni adalah jurutera awam, civil engineering. Dia yang buat parit khandak, dia yang bagi cadangan Rasulullah. Kita ni korang senjata, orang tentera pun korang, kita nak lawan orang kafir Quraisy ni. Kalau pemain serang negeri kita habis, kita jatuh tak ada apa dah. Baik kita bertahan daripada luar. Dia yang cadangkan buat parit daripada luar. Nak buat parit tu melibatkan kejuruteraan, melibatkan macam mana dia nak korek parit, dalam mana bentuk, macam mana cara, macam mana, ada ilmu dia. Seorang lagi sahabat Nabi, siapa lagi? Salman Al-Farisin tadi kan. Lagi seorang lagi, siapa dia? Yang tukang besi tu, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni dia orang hebat. Dia ni kejuruteraan mekanikal yang melibatkan benda-benda yang melibatkan apa, logam, besi, apa semua-semua ni. Betul, dia boleh bantu Rasulullah. Rasulullah bawa lagi ahli-ahli korporat yang tidak kurang. Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, Suhaib Ar-Rumi sendiri orang yang kaya, dan salah seorang lagi pula Talhah bin Ubaidillah. Ada 70 orang sahabat Nabi yang kaya-kaya. Salah seorang lagi sahabat Nabi yang kaya nama apa? Anas bin Malik. Dia ni bukan orang Mekah tapi orang Madinah. Yang mana dia ni Rasulullah doa kepada dia, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa bariklah. Rasulullah kata kat dia, bila mak dia Rumaisah bawa Anas bin Malik kepada Rasulullah, umur dia 10 tahun. Mak dia Rasulullah mai di Madinah, dia pergi sambut dah itu. Orang pakat bagi macam-macam, orang tu bagi tikar, orang bagi bantai kat Rasulullah semua. Dia apa pun tak ada nak bagi Rasulullah. Dia duk fikir malam-malam apalah aku nak bagi kat Rasulullah. Tak nampak apa nak bagi. Pagi tu dia terlintas, aku bagi anak aku lah kat Rasulullah. Dah orang lain bagi, dah suruh anak aku bantu Rasulullah. Pergi hantar anak dia kat Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inilah anak aku penuh keikhlasan, aku serah anak aku ni kat kamu. Ambillah dia, mintalah dia bantu kamu. Rasulullah pun pegang tangan budak tu. Rasulullah angkat tangan, Rasulullah letak atas kepala dia. Rasulullah berdoa pada dia. Apa Rasulullah minta? 3 benda. Allahumma rzuqhu malan. Malan tu bahasa Arab kata apa? Malan tu harta. Ya Allah, rezekikan harta kat dia esok. Melimpah ruah harta mai kat dia. Apa dia? Wa waladan, zuriat, keturunan, anak-anak dia. Anak Anas bin Malik, cucu dia, cicit dia tak tahu berapa banyak. Tak larat bilang. Pejabat pendaftaran tu nama anak cucu dia ya. Yang ketiga, wa bariklah, mohon barakah pada diri dia, di mana umur dia panjang. Ada kata 100 tahun,
Ada riwayat kata 136 tahun, dan ada riwayat kata sampai 160 tahun. Dalam kitab Subulus Salam, bila mengisahkan tentang peribadi perawi hadis itu, mengatakan bahawa Anas bin Malik ni ada riwayat kata sampai 160 tahun umur dia. Dia jadi orang yang kaya raya selepas ketiadaan Rasulullah. Kaya sungguh-sungguh, sehingga dia boleh menyumbang, membiayai pusat-pusat pendidikan di seluruh kota-kota besar pada ketika itu. Dan dia ni orang yang duduk dengan Rasulullah selama mana dia Rasulullah, dia faham apa itu Islam, apa tuntutan Islam. Sebab tu sahabat Nabi ada banyak mana? Apa ramai sahabat Nabi? Pernah tak kita pernah bersembang tanya sahabat Nabi ni ramai mana? Tak pentak nak sembang no? Duk sembang pasal lain ni. Ya. Sembang pasal hujan tak turun hari tu pun habis masa banyak ke. Mai turun pula dia sembang pasal hujan turun pula, turun hujan ni tak nak buat apa tak boleh. Sama tak kena kan. Sahabat Nabi ni ada apa? Sahabat Nabi ni kalau ikut riwayat, ikut ulama-ulama hadis mengatakan ramai yang berpendapat sekitar 100,000 orang. Dan ada juga pendapat yang mengatakan 124,000 orang. Tolak balik lebih kurang 100,000 orang. Orang yang kata 100,000 orang tu di mana sahih yang dia ambil tu? Dia ambil ketika berlakunya peperangan Hunain, apabila Rasulullah melancarkan peperangan tu disertai hampir 100,000 orang sahabat. Itulah ukuran dia. Rasulullah dengan Hunain, lepas tu kalau mana Rasulullah mati dah. Lebih kurang itulah. Jadi ada pendapat kata selepas tu ada lagi yang tak menyertai, ada lagi apa semua. Pendapat lain mengatakan 124,000. Dalam 124,000 ni yang mati di Mekah Madinah banyak mana? Kena tahu tak? Sebab apa kita nak tahu maki Mekah di Madinah tu sebab apa? Apa tujuan nak tahu tu Ustaz? Ada tujuan, ada sebab. 124,000 1/3 saja mati di Mekah Madinah. Maknanya sekitar 40,000 saja sahabat Nabi yang mati, yang terkubur, yang gugur di Mekah Madinah, sama ada mati syahid ataupun mati sakit tu apa semua, duduk di Madinah lepas Rasulullah tak ada pun, lebih kurang sekitar 40,000. Yang lebih sahabat Nabi yang lebih tu berada di mana? Mati di luar daripada kota Mekah Madinah. Kerana apa? Kerana mereka melihat bahawa perkara yang utama dalam Islam ialah dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah tu lebih besar daripada duduk kerja ulang pi umrah. Kita ni kalau hak kemuncak agama kita, ambil fikir pi umrah lah. Tak terus nak pergi dah, dia pergi Turki pula, dia pergi Tanu, dia pergi banyak kali dah kami pergi, tak apalah kami pergi. Pasal apa tak ada kerja buat Islam dah, agenda orang Islam tak ada. Orang Islam ni satu dia yang lemah, orang Islam ni pertama kali orang Islam ni tak bersatu. Bila tak bersatu, tak ada lah perancangan, tak ada lah strategi. Sebab tu orang Islam sentiasa ditindas, sentiasa diinjak-injak. Pasal orang Islam tak ada benda tu. Masing-masing bagaikan enung dalam belukar. Sebab tu kita kadang-kadang kita marah orang bukan Islam, orang Cina, minta maaf, orang Cina, orang India duk marah kat kita. Kita ni kalau duduk tempat lepas kita marah. Kita kalaulah kita bayangkan kita pergi duduk tempat lepas, kita marah tak kat orang Islam di Malaysia? Kita marah. Pasal apa kita marah? Pasal dia tengok kewangan duit kita hak belanja kat orang Islam ni banyak, tapi orang Islam tu macam tu tak nampak apa. Kita ada institut zakat, zakat kita berbilion. Badan korporat, badan apa sumbang pada zakat. Apa jadi kepada institut zakat dalam negara? Apakah boleh merubah kehidupan orang Islam hak miskin, hak lemah, hak apa ni menjadi orang yang ni? Tak juga. Bukan itu saja, banyak lagi ada peruntukan lain dalam bentuk yang lain. Sumbangan dalam bentuk fizikal buat masjid, buat apa, dapat daripada kerajaan. Mereka duduk lah ni, mereka bayar cukai, mereka apa semua, tapi mereka tak dapat. Kita pasal nak kata pasal kita tuan pun biarlah fair. Takkan hampa dapat banyak, tengok hampa. Yalah hampa dapat masjid banyak, masjid besar, mana hampa orang baik, tengok hampa tak baik ke? Orang akan tanya benda tu kita.
Kita kalau berfikir secara berlapang dada, kalau kita fikir cara kita nak tunjuk kita kemah, kami orang Melayu, kami tak apalah, silakanlah, tak ada masalah. Tapi kalau kita duduk tang dia, kita pun tak puas hati. Sebab kita gagal mengurus benda ni. Gagal, kita tak boleh urus benda tu dengan baik. Kita dapat, kita tak boleh buat apa. Duit kita banyak bocor, banyak tirih, banyak benda-benda yang tak berfaedah. Dan orang Islam duduk di tahap tu juga, lemah, tak ada ilmu. Jadi itulah maknanya ibadah. Ibadah kita tadi ni, kita balik kepada ibadah 5 minit lagi. Kemudian ibadah sahabat Nabi tadi, Talha bin Ubaidillah, cerita tak habis. Talha bin Ubaidillah ni seorang sahabat Nabi yang kaya raya. Anas bin Malik, saya masuk zaman Anas balik. Talha bin Ubaidillah ni orang kaya, dia dapat 3 gelaran di kalangan para sahabat. Dia orang tak kenal dia apa semua, tapi di kalangan sahabat orang kenal dia sebagai seorang pejuang Islam, sebagai seorang yang membela Rasulullah. Sampai bila berlaku peperangan Uhud, tak ada siapa dah nak pitahan Rasulullah panah, dia lah pitahan, duk panah atas belakang dia, cak jatuh. Biar dia mati, asalkan Rasulullah masih hidup. Kerana dengan hidupnya Rasulullah, perjuangan Islam, cita-cita untuk menegak syariat Allah akan tertegak. Biar aku gadaikan diri aku tak apa, semata-mata kerana Allah. Tu dia, Talha bin Ubaidillah. Sebab tu Rasulullah kata dia ni tetangga aku dalam syurga. Waktu terkapit, waktu Rasulullah berada dalam keadaan yang terancam, siapa yang tampil bela dia? Talha bin Ubaidillah. Adakah dia orang miskin? Adakah dia orang susah? Adakah tak? Dia orang kaya, orang cukup kaya. Di kalangan para sahabat dia ni, di kalangan orang miskin, orang akan kenal dia sebagai rajulun jawadun, lelaki yang pemurah, banyak bagi pemurah. Dan yang kedua, dia mendapat gelaran lelaki jariul mal, lelaki si pengalir harta. Harta kalau main kat dia, mengalirlah kat orang. Kita kalau main kat kita, kita belak habis, tak tahu pita mana hak orang pun kita fikir habis main kita, sampai jadi isu habis, ya. Karau habis miak orang mayat kita. Pasal apa? Kita dah ada peluang, kita dah dapat kerusi, kita dah jadi menteri, kita jadi apa, tang ni lah time kita nak karau. Kita karau pergi habis. Lama mana orang nak marah, 3 bulan ke setengah bulan kata habis, orang tutup buku. Cerita pasal orang lain pula, orang tak cerita dah pasal aku, cerita pasal orang lain pula. Pasal apa? Semua orang pakai nak buat. Tu kita. Kita orang kita. Sahabat Nabi tidak. Talha pengalih harta. Macam mana satu hari bila dia balik daripada rumah, dia balik daripada perniagaan, dia bawa kekayaan, bawa keuntungan yang besar. Bila dia sampai rumah dia ni tak larat, letih habis, dah tak larat dah, ya Allah, tak larat habis letih. Dia sampai rumah, muka dia masam. Isteri dia tanya dia, ya Bang Talha, awak ni nampak muka tak apa nak syok ni, muka nampak perat pun. Apa mana tak kena? Sat lagi ni ajak kopi ke tak kena apa ke, lompang buat tak. Dia kata hang ni isteri yang solehah. Kalau hang mati aku tak tentu jumpa macam hang. Perempuan kalau kata macam tu dia sedar kan. Kalau kata macam tu dia tak lagi, dia malas nak tumbuk sampai belacan, dia tumbuk sampai belacan, dia bersiang konen, dia bubuh konen lah tu semua. Kita makan sampai nak menyawa tak boleh. Pasal apa? Kita jek dia bubuh balik kat kita kan. Macam tu saat isteri Talha tanya Talha, ya Aba Talha, ma yuhzinuka, apa yang membawa kamu jadi gundah gulana? Apa benda yang nyebab hang jadi gundah gulana? Siapa ni? Bolehkah aku bantu kamu? Dia kata aku letih sangat. Dia kata, tapi dia kata pernah tak teringat, dia kata Rasulullah pernah bagi tahu kat kita, apabila bermalamlah seseorang dengan hartanya, sedangkan harta yang dimiliki, sedangkan ada orang lain, ada insan-insan yang lain pada hari itu yang tidak dapat memenuhi keperluan hidup mereka, sama ada makanan dan pakaian mereka, harta seseorang itu akan menjadi binting untuk dia masuk syurga Allah. Itu dia. Dia kata, hang pernah tak dengar Rasulullah kata, seseorang yang dia tidur, malam-malam dia tidur, dia ada harta dia tu lebih. Dan pada ketika dia tidur tu, ada orang-orang yang tak dapat nak menunaikan keperluan hidup dia. Dia lapar, dia tidur dalam keadaan lapar. Kita tidur kenyang tubuh
Kata kita itu isu akan menjadi benteng untuk kita masuk syurga. Isteri dia baru tukar wajah. Hak daripada duk seronok tadi cerita untung banyak, tukar. Pasal tak boleh masuk syurga. Sahabat Nabi ni kunci dia syurga. Kita orang habaq syurga tak terliuk entah mana. Habaq neraka, tak apa, neraka tak apa, tak takut mana pun. Neraka tak takut, syurga tak teringin. Kita ni no. Teringin gutu lah. Nak masuk syurga pun nak masuk juga, tapi nak pakai shortcut saja. Shortcut itu sudahlah. Kalau sahabat Nabi dia antara kegemaran mereka baca Quran. Kita tak bacalah sikit-sikit. Tu nak hal lebih buat guna. Minum ayat 30 juzuk. Tu shortcut. Sahabat Nabi mereka tak minum ayat tu, mana ada cerita kata mereka baca Quran muih layak. Cari satu dalil mana sahabat Nabi piduk baca ayat Quran buih layak lepas pakat minum. Tak ada. Kalau ada jumpa saya, telefon saya tak apa. Saya nak mengaji pula. Takat saya mengaji ni umur saya 43 tahun mengaji tak habis lagi. Tak mengaji. Lah saya mengaji. Lah belum lagi tamat pengajian saya duk pergi mengaji lagi. Tak jumpa lagi lah. Bukan nak abang kata saya hebat, saya mengaji banyak. Tapi saya seronok dengan mengaji. Dan saya suka mengkaji satu-satu benda. Di antaranya tak ada sahabat Nabi macam tu. Kita pakai shortcut. Apa dia? Ayat 30 juzuk. Maka ayat 30 juzuk. Lepas tu tak kedua lah. Hak masa hal lebih tu nak buat apa? Tengok masa-masa manis, bujang lapuk. Sudahlah. Seronok. Santai. Sahabat Nabi bila habaq kata, Rasulullah kata, kalau kita tidur, khutbah kita ada orang lapak tak minum, tak pakai apa semua, esok khutbah tu jadi benteng kita masuk syurga. Isteri dia hak seronok tak sangka laki tak balik lama, balik main ni dandan jadi berubah. Dia kata, abang kalau gitu saya kena urus benda ni supaya kalau kita mati malam ni, khutbah kita ni tak akan jadi benteng kita masuk syurga. Dia pergi panggil khatiak keluar, pergi panggil jiran-jiran dia, tolong bantu bawa harta tu edarkan kepada orang. Ni sahabat Nabi, jariul mal. Sebab tu Nabi kata ni'mal mal salih li rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik ialah harta yang duk kat orang baik. Kita kena ada harta, orang Islam kena kaya, orang Islam kena berharta. Kita tak mau semua duk sengkek semua. Walaupun kaya dan miskin itu adalah mainan ataupun adat dalam kehidupan. Kita tak usah duk khatiak nak buat macam mana lah bagi tak ada orang miskin. Tak usah duk sembang lah. Di Amerika, di England, tak mana punya hebat orang putih, pengurusan apa tak dia buat. Awak tak ada orang miskin? Ada orang miskin. Sebab Allah buat dah sunnatullah. Kaya, miskin, sihat, sakit. Nak buat guna tak mau sakit macam kita ni. Umur 60 buat saya tak sakit apa. Tak usah sembang. Saya tak sakit apa, tak usah. Tak sakit apa, kalau hang tak habis sangat pun hang tak boleh dah. Dulu hang boleh lari lah, hang tak boleh lari. Dulu hang boleh khabat pokok lah, hang tak boleh khabat pokok. Sakit lah tu. Cuma tak kena kecil manis dengan darah tinggi ya, dengan sakit jantung. Banyak dah sakit hak kita boleh buat tak boleh buat. Gigi hak dulu penuh lah gigi, tak ada. Nampak penuh balik, awak tak penuh pergi bubuh gigi, klinik gigi tu. Gigi nampak ai, nampak gigi nampak teratung elok. Ada kata elok, doktor tolong antuk gelak, penuh gigi. Kan? Ni kira apa? Kan? Sakit sihat, mesti bila sakit sihat. Jadi tuan-tuan, benda-benda tu. Yang ketiganya, apa dia dapat ni? Rajulun zibirin, lelaki berkebajikan. Dia suka buat kebajikan, Masya Allah. Jumpa orang, dia bantu. Apa dia bantu? Benda-benda baik dia bantu. Baru habis beribadah, lagi satu akhlak. Maknanya penyerahan kita mesti berlaku dalam 3 perkara: akidah, ibadah dan akhlak. Saya nak ringkas cerita, kita dah lebih masa kecemasan dah. Kita semayang bagus semua, tapi kalau akhlak kita kosong, habis. Orang bukan nampak semayang kita, orang kan nampak baca Quran kita, orang kan nampak zikir kita. Tapi orang nampak bila kita bercakap, itulah akhlak kita. Apabila kita bergaul dengan orang, itulah tindakan kita, apa kita, itulah akhlak kita. Dan akhlak ni dalam Islam dianggap sebagai inti kepada seseorang.
Semayang banyak apa banyak tu, bila inti dia cantik, semayang dia cantik, semua cantik, mesti dia berintikan dengan inti yang cantik. Kalau inti dia tu tak cantik, berarti segala apa yang ada pada senaknya tu masih ada tanda soal. Maknanya semayang kita gagal membentuk diri kita menjadi hamba Allah yang abdan syakur, hamba yang bersyukur, yang hamba yang tulus, hamba yang berakhlak, hamba yang baik, hamba yang amanah. Gagal. Akhlak mesti ada. Betul, kita kena jaga akhlak. Akhlak ni kena jaga. Akhlak ni banyaklah. Kejujuran, ketulusan, macam-macam lah, tabah, tasamuh dan segala macam. Itu akhlak yang kita nak bawa kepada orang. Orang nak tengok kita di market, orang nak tengok kita di pasar Rumah Kenuri, nak tengok orang mati, nak tengok taman duduk dalam taman semua, orang nak tengok sembahyang kita, orang tak nampak Orang nampak akhlak kita, sikap kita, yang tu orang nak tengok. Sikap tu lah orang nak kata dia ni Pak Haji ni betul-betul Pak Haji. Tok Syekh ni betul-betul dia Syekh. Pasal apa? Mulut dia cukup bagus, perangai dia cantik, dia apa tu? Yang tu lah. Yang gagalnya kita hari ni, hebatnya kita semayang tu ingin terbalik baca Quran tapi bila akhlak kita tak ada, habis orang pukul habis semua. Benda hak yang elok kita buat tu tinggi macam pokok nyok tu habis. Dia pukul habis. Dia harap serban yang besar. Harap jubah ya lebu. Orang bohong tu habis. Hak tu kita nak kena jaga. Tutur kata kita, mulut lidah kita, tingkah laku kita, akhlak ni sangat penting. Sangat penting. 3 hal. Saya tak masuk lagi wahwa musinun, tak masuk lagi millata Ibrahim. Saya ringkas cerita wahwa musinun ni orang yang sempurna 3 perkara tadi. Orang ni lah yang boleh melakukan benda-benda yang baik. Bit tu kita nak tengok orang buat baik, siapa lah orang tak mau tolong benda baik, siapa lah orang tak mau pergi masjid, siapa lah orang tak mau pasal tak ada 3 benda tu. Kalau ada 3 benda tu, masjid penuh, mengaji cantik, orang pengorbanan banyak, kerja buat Islam orang sokong, apa semua. Sebab apa? 3 benda settle. Tapi kalau 3 benda tu tak ada, orang tak akan muncul jadi macam para sahabat yang sanggup berkorban apa sahaja. Diceritakan mereka bila keluar dalam perang Tabuk, mereka sanggup korban diri mereka, baju-baju mereka pecah habis, pakaian mereka lusuh pecah, dan kaki-kaki mereka meleleh dengan darah-darah. Pasal apa? Mereka berjalan di celah-celah, di liring bukit, di tengah padang pasir, di batu-batu yang tajam, pecah kaki mereka, keluar darah, tapi mereka sanggup. Sebab apa? Ada 3 hal dalam diri mereka, 3 perkara tadi. Akidahnya, ibadahnya, akhlak dia. Barulah wahwa muhsinun, dia suka buat benda-benda yang baik. Dan yang ketiganya, benda baik buat dah, apa lagi nak kena buat? Wattaba'a millata Ibrahim. Itu ayat ni cukup cantik, lengkap untuk kita pandu diri kita melihat bahawa jalan agama yang lurus ialah jalan yang ada terdiri daripada 3 perkara tadi. Yang ketiganya ialah wattaba'a millata Ibrahim, orang yang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nak cerita hak tu kita cerita hari lain pula. Saya pun letih, tuan-tuan pun duduk tengok pintu dah. Duduk langut tengok jam, tengok matahari terbit. Saya pun kena terbit dah lah. Tunggu apa lagi, orang pun duduk tengok matahari terbit, dia pun nak suruh kita terbit daripada masjid. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Saya mohon maghfirah banyak, saya mohon maaf banyak daripada saudara-saudari semua. Saya mengharapkan bahawa kita ni adalah di kalangan manusia-manusia yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, sekaligus kita akan bertindak untuk merealisasi, membela, pertahan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon lagi sekali kemaafan kepada saudara-saudari, takut terlanjur tu kata terselubudi bicara. Saya mohon maaf banyak, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita di kalangan mereka-mereka yang beristiqamah, yang akan terus memperjuang dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertangguh dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.